أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق وكلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat pertolongan dengan diberikan kita pada malam ini nikmat taufik dapat kita hadir, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama hadir di dalam majlis ilmu pada malam ini. Diharapkan hadirin hadirat semuanya sehat walafiat insyaallah. Dan sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas itu kita mendapat imbuhan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini giliran kita risalah Misbahul Munir. Malam ini kita tauhid. Rumi Jawi muka surat apa? Jawi 84. Jawi 84. 16. Jawi 16. Rumi. Uraian yang keempat. Uraian yang ketiga tak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين.
Kata musannif, sifat yang ketiga, sifat yang ketiga daripada 20 yang wajib diketahui secara tafsil serta wajib disungguhkan di dalam hati, iaitu sifat baqa. Artinya, arti baqa ialah sifat kekal. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kekal. Jadi kekal ini termasuk di dalam sifat salbiyah. Kekal termasuk di dalam sifat salbiyah. Masya Allah. Masya Allah. Undu pula ni. Nampak kata macam tu. Sifat rasul. Masya Allah. Berayan yang ketiga. Masya Allah. Terima kasih. Baik, ada orang katanya. Kalau tak ada kita baca muka surat 33 Jawi. Tak ada orang pakai Jawi ke? Muka surat 33. Katanya musannif, huraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul ataupun sifat-sifat Rusul, dari mana-mana mereka yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, yang mana mengerti dan memahami ataupun mengetahui sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil serta sifat yang harus bagi Rasul ini, termasuk di dalam erti kata mengenal Rasul. Wajib kenal Rasul, wajib kenal Allah, wajib kenal Rasul. Kenapa kena kenal Rasul? Supaya yakin dengan Rasul. Tak kenal maka tak cinta. Di sini tak kenal maka tak yakin. Jadi di antara sifat yang wajib ada pada mana-mana Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat tabligh. Artinya, arti tabligh ialah sifat menyampaikan. Menyampaikan. Di mana-mana Rasul yang Allah Ta'ala utuskan, sama ada Rasul yang disebut nama mereka di dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, wajiblah mereka itu, mestilah mereka itu bersifat dengan menyampaikan. Jadi sebentar lalu menyampaikan di sini dengan makna menyampaikan apa-apa perkara yang disuruh sampai. Jadi apa-apa perkara yang diperintah kepada Rasul ataupun Rasul alaihi wassalatu wassalam supaya menyampaikan kepada umat, maka sekaliannya mesti wajib disampaikan. Kata musannif, wajib pada syara' pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Wajib mengaku, wajib mengetahui serta wajib mengaku. Mengetahui pun wajib, mengaku di dalam hati juga wajib. Sekiranya sekadar mengetahui tetapi hati tidak mengaku, maksud mengaku ni hati kita membenarkan,
Mengaku di sini dengan mana hati kita membenarkan, hati kita mengiyakan, hati kita menyungguhkan. Dengan tentu sungguh Rasul-Rasul, mana mereka-mereka yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat tabligh. Apa arti tabligh? Artinya menyampaikan. Jadi Rasul di antara tugas dia menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat. Nabi menyampaikan tak? Nabi menyampaikan tak? Nabi tidak menyampaikan. Itu di antara perbezaan sifat Rasul dan sifat Nabi. Nabi benar. Siddiq. Nabi, mana-mana Nabi benar. Tak ada seorang pun Nabi yang dusta. Amanah, mana-mana Nabi semuanya amanah. Tak ada seorang pun Nabi yang melakukan dosa dan maksiat. Kita dah huraikan hari ini maksud amanah, iaitu tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan haram, makruh ataupun khilaful aula pada zahir dan pada batin daripada kecil sehinggalah mereka diwafatkan oleh Allah. Itu arti ataupun maksud amanah yang ada pada Rasul-Rasul ataupun Nabi, Rasul-Rasul dan juga Nabi. Ada bersifat tabligh, menyampaikan. Jadi bila sebut tabligh, Nabi-Nabi tidak bersifat dengan tabligh. Nabi tidak menyampaikan apa sahaja hukum hakam ataupun ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala wahyukan kepada para Nabi adalah untuk amalan mereka sendiri, tidak disuruh mengajak, menyampaikan kepada orang lain. Itu di antara perbezaan. Nabi tidak bersifat dengan tabligh. Makna hukum yang Allah Ta'ala turunkan hanya untuk diri mereka sahaja. Adapun Rasul, Allah Ta'ala turunkan hukum hakam untuk diamalkan oleh Rasul itu sendiri serta diajar, disebarkan kepada orang lain. Artinya menyampaikan barang. Maksud barang ni apa-apa sahaja perkara yang disuruh, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mereka itu Rasul, dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Dan tentu mereka Rasul-Rasul tidak menyembunyikan dia barang yang diperintah oleh Allah Ta'ala supaya menyampaikan. Jadi mustahil Rasul-Rasul menyembunyikan perkara yang Allah suruh sampaikan. Itu yang kita belajar kat sekolah dulu. Kat sekolah dulu belajar zakat tu. Rasul-Rasul menyampaikan. Maksud menyampaikan di situ apa yang Allah suruh apa-apa yang Allah Ta'ala suruh sampai, semuanya tak tercicir satu pun. Semua Rasul dah sampaikan. Tak ada satu pun yang Rasul tak sampaikan. Dalam arti kata lain, tidak ada satu pun perkara yang Rasul sembunyikan. Sembunyi di sini dengan dua makna. Sembunyi, menyembunyikan dengan dua makna. Yang pertama, menyembunyi dengan makna tak bagi tahu langsung. Tak bagi tahu langsung. Yang kedua, masuk di dalam erti kata menyembunyikan, memutar-belitkan apa yang datang daripada Allah. Putar belit daripada Allah, asalnya lain, tapi diputar-belit sampai kepada umat jadi perkara lain. Itu masuk dalam menyembunyikan. Jadi sebab itulah kita pun tak boleh memutar-belitkan hukum hakam Allah. Yang halal, yang haram haram. Nak buat tak nak buat tu suku kira, dah. Nak buat tak nak buat, nak beramal tak nak beramal, nak ikut tak nak ikut tu suku kira. Makna
Kalau benda tu halal, halal lah. Kalau haram, haram lah. Tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan. Contoh kita tu guru, kita ustaz, benda tu haram, kita kata harus je. Nak menghalalkan untuk diri kita, dah tak boleh. Haram, haram. Wajib, wajib lah. Sunat, sunat lah. Makruh, makruh lah. Harus, harus lah. Tu masuk dalam kata menyembunyikan. Jangan menyembunyikan hukum agama Allah. Kena sampaikan. Kena ceritakan pada umat. Amal ma'ruf nahi munkar itu fardu ain. Mengajak orang buat baik, melarang orang lain membuat maksiat itu fardu ain ya. Tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab saya, tanggungjawab tuan-tuan puan-puan. Bukan amal ma'ruf nahi munkar ni tanggungjawab orang soleh. Bukan tanggungjawab orang soleh dah. Amal ma'ruf nahi munkar ni tanggungjawab semua manusia yang mukallaf, laki-laki dan perempuan. Mengajak orang buat baik, melarang orang buat maksiat bukan tugas yang Allah Ta'ala ikutkan kepada untuk qadi ataupun untuk mufti saja, ataupun untuk guru saja, ataupun untuk imam saja, ataupun pak kiai saja, ataupun pak ustaz saja. Setiap kita wajib mengajak orang lain membuat benda baik, melarang orang lain daripada melakukan maksiat. Walaupun diri kita ahli maksiat, walaupun diri kita ahli maksiat. Banyak orang salah faham. Banyak orang salah faham. Kita pun salah faham. Kita beranggapan mengajak orang buat baik ni syaratnya kena jadi baik terlebih dahulu. Bila masa kita nak jadi baik? Bila kita aman daripada dosa dan maksiat? Jawabnya tak ada masa yang kita aman daripada dosa dan maksiat. Dah kalau begitu, selama-lamanya lah orang macam kita ni tak boleh nak cerita benda baik. Betul? Nak tunggu jadi baik bila? Nak menunggu diri suci daripada dosa maksiat bila? Siapa? Dan dengan sebab salah faham itulah kadang-kadang apabila ada orang yang pada zahirnya nampak jauh daripada agama menegur kita, sedangkan teguran yang disampaikan itu betul, kita tak nak pakai. Kita tak nak pakai dengan alasan ataupun kita jawab, engkau pun tak sembahyang, nak tegur aku konon. Sebenarnya salah kita yang tak faham. Dia menegur kita dengan teguran yang betul, kita kena terima sebab yang dia cakap itu betul. Dia tak sembahyang, itu dosa dia dengan Allah. Mana apa yang dia cakap benda betul tu kita kena ambil. Kita tak boleh abaikan dengan alasan yang menegur tadi bukan orang yang sembahyang. Yang menegur tadi orang pakai seluar pendek. Yang menegur kita tadi orang rambut dia warna kuning. Dan itu tak jadi permasalahan. Cuma nak menyempurnakan. Bila kita mengajak orang lain kepada kebaikan, sepatutnya yang lebih sempurnanya kita juga kena buat kebaikan. Di situ sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi. Apabila diri kita ahli maksiat, kita mengajak orang lain buat taat kepada Allah, lama kelamaan insya-Allah berkah daripada kita menyampaikan benda baik tadi, insya-Allah akan datang rasa malu dalam diri kita sehingga hingga kita pun nak berubah jadi baik. Ni tak boleh tahan ni, aku selalu ajak orang semayang, suruh orang semayang, aku tak semayang, tak boleh jadi. Lama kelamaan insya-Allah dia nak solat lah. Bila kita memberi nasihat kepada orang lain, hakikatnya kita memberi nasihat kepada diri kita sendiri. Jadi kena sampaikanlah. Suka tak suka, itu nombor 2. Jangan kata kita. Nabi pun, Nabi SAW pun tak ramai yang suka dengan apa yang disampaikan. Sedangkan dia Nabi, sedangkan dia Rasul, sedangkan dia kekasih Allah, sedangkan dia beramal dengan apa yang dia sampaikan, pun orang benci dengan apa yang dia sampaikan.
Pun tak semua orang boleh terima apa yang dia cakap. Apatah lagi kita manusia biasa. Baik. Dan bahagian tabligh itu terbahagi kepada 3. Makna bahagian tabligh ni, bila sebut tabligh, terbahagi kepada 3 hukum. Kat sekolah tak belajar ni. Kat sekolah lah, sekolah kita dulu kan. Sebab sekolah dah. Kalau 2 sekolah belajar. Kalau 2 sekolah belajar, dia dah sekolah. Ni masalah sekolah. Sekolah jatuh teh cicak mutanajis dah. Sekolah dia tak faham lagi tu orang cakap. Air kalau sekolah jatuh teh cicak mutanajis dah. Mutanajis walaupun tak berubah bau warna darah rasa. Jadi sekolah ni tak berapa tahan. Tapi kalau 2 kolah, air yang 2 kolah atau lebih daripada 2 kolah jatuh air cicak dengan tuan-tuan sekali jatuh. Dengan tuan-tuan sekali, dengan ibu-ibu dia sekali jatuh dalam tu, bangkai dia jatuh, selagi tidak mengubah bau warna dan rasa, tetap dia suci lagi menyucikan. Itulah kelebihan 2 kolah. Jadi jangan memada dengan ilmu agama di sekolah. Kena mengaji lagi. Ada orang kata, tak payahlah nak suruh ke masjid. Dulu sekolah dan mengaji dari dulu agama. Memanglah. Tapi sekolah lah. Jatuh teh cicak bukan najis. tak boleh tahan. Kena 2 sekolah. Jadi bahagian tabligh tu ada 3 bahagian. Mana dia? Iaitu 3. Yang pertama, hukumnya wajib tabligh. Apa arti wajib tabligh? Tabligh tadi kita dah faham dah makna Melayunya, menyampaikan. Wajib tabligh makna mesti menyampaikan. Makna Rasul mesti menyampaikan, iaitu pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan akan dia. Jadi mana-mana perkara, mana-mana hukum, mana-mana berita, mana-mana cerita yang Allah perintah para Rasul menyampaikan, mesti wajib mereka menyampaikan semuanya. Tak ada satu pun yang disembunyikan, tidak ada satu pun yang diputar belitkan. Walaupun banyak dugaan, banyak halangannya, walaupun Rasul menghadapi pelbagai ancaman, pelbagai dugaan, pelbagai halangan, pelbagai ugutan, Rasul tetap menyampaikan kerana benda itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun yang Rasul tak sampaikan. Itu bahagian pertama, wajib tabligh. Dan mustahil tabligh. Mustahil tabligh bahagian yang kedua. Apa arti mustahil tabligh? Apa yang dimaksudkan dengan mustahil tabligh? Dengan makna mesti tidak sekali-kali Rasul menyampaikan. Mudah kita cakap, mesti Rasul sembunyikan perkara itu. Mustahil tabligh. Makna mustahil Rasul menyampaikan. Rasul takkan ceritakan, Rasul takkan khabarkan walau pada siapa-siapa sekalipun. Jadi ada juga benda yang Rasul sembunyikan. Kalau buat teka-teki kat sekolah, kalau buat teka-teki sekolah ni, ramai yang fail nak jawab. Dia kata, mana boleh Rasul sembunyikan? Rasul menyampaikan. Ya, Rasul menyampaikan pada perkara yang Allah suruh sampai. Ada pun pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan akan dia, mustahil Rasul menyampaikan. Jadi perkara itu hanya menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Faham tak ni? Jadi ada benda yang Rasul tak ceritakan. Kerana benda itu tidak disuruh tak disuruh. Allah tak suruh ceritakan pada umat. Itu semata-mata menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Bandingan dia macam kita lah, macam kerajaan. Benda yang menjadi rahsia kerajaan, puak-puak dia yang tahu.
Dia tak cerita kat kedai kopi. Walaupun dengan bapak dia pun dia tak cerita, dengan bini dia tak cerita. Sebab benda tu menjadi rahsia. Ada pun selain daripada tu, dia cerita kat kawan, cerita kat bini dia cerita kat kedai kopi. Tapi yang jadi rahsia, dah angkat sumpah. Dah angkat sumpah dah, ini rahsia tak ada. Tu bandingan dia. Jadi ada banyak lagi perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Tak ada seorang pun yang tahu. Jadi jangan tanya apa benda yang Rasul sembunyikan. Jangan tanya soalan itu. Memang takkan jumpa jawab, takkan jumpa jawapan. Takut kalau lepas ni ada orang tahan kita kat pintu pula, duk tanya apa rahsia kan. Nama pun rahsia kan. Tapi kita ni dah passion, dah biasa rahsia-rahsia pun kita cerita dengan orang. Memang passion nak cerita sikit ni rahsia, tak jadi rahsia, dah cerita dengan orang. Jadi kita cuit ni nak bagi tahu rahsia ni. Tak rahsia dah bagi tahu. Itu bahagian yang kedua. Makna ada perkara yang Rasul tidak sampaikan, iaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah menyampaikan. Rasul tak cerita pada seorang pun tak tahu. Dan bahagian yang ketiga, harus tabligh. Apa arti harus? Boleh menyampaikan, boleh tak menyampaikan. Itu bahagian yang ketiga, tabligh. Bahagian tabligh yang ketiga, yakni boleh Rasul sampaikan, boleh Rasul menyembunyikan. Boleh Rasul bagi tahu si A, Rasul sembunyikan daripada si B. Boleh. Rasul nak bagi tahu Sayyidina Umar, tapi Rasul tak nak bagi tahu Sayyidina Ali contoh. Boleh, tak ada masalah. Sebab perkara itu masuk dalam hukum harus menyampaikan. Tapi kalau kata wajib menyampaikan, tak ada seorang pun yang tidak disampaikan. Semua diberitahu. Dan harus tabligh pada barang yang diberi pilih akan mereka itu Rasul dengan menyampaikan, dan diberi pilih dan menyembunyikan. Makna nak menyampaikan pun boleh, nak menyembunyikan pun boleh kepada makhluk. Serahlah kepada kebijaksanaan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ikutlah. Dia nak bagi tahu siapa, nak sembunyikan daripada siapa, boleh. Sebab perkara itu masuk dalam harus menyampaikan. Jadi fahamlah kita bahagian tabligh ada 3. Wajib menyampaikan, yang kedua tidak menyampaikan langsung, yang ketiga harus menyampaikan dan harus menyembunyikan. Dan bahagian menyampaikan itu pun 3 juga, iaitu wajib menyampaikan pada barang yang jaga kat situ tu. Wajib, cuba baca dulu betul-betul lah. Wajib menyampaikan pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan. Betul tak ayat? Betul tak ayat? Wajib menyampaikan pada barang yang dilarang agar mereka itu menyampaikan. Betul tak ayat? Pada kita macam tak betul ayat tu lah. Wajib menyampaikan pada barang tak boleh dah kata wajib menyampaikan pada barang yang dilarang mereka itu menyampaikan. Kalau Rasul mesti menyampaikan barang yang dilarang, maka dah tak amanah barang. Perkara itu Allah larang, tiba-tiba Rasul wajib menyampaikan. Jadi tak betul lah dah. Jadi tulislah, buat nota sikit kat tepi itulah. Mudah-mudahan yang betulnya wajib menyampaikan pada barang yang, ataupun mustahil menyampaikan pada barang yang dilarang mereka itu menyampaikan, ataupun wajib menyampaikan pada barang yang disuruh. Tulis itulah. Wajib menyampaikan pada barang yang disuruh oleh Allah akan mereka itu menyampaikan. Dilarang tu mudah-mudahan yang betul. Mudah-mudahan yang betul, buat nota tepi tu. Mudah-mudahan yang betul, wajib menyampaikan pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan. Faham maksudnya? Jadi mana-mana perkara yang Allah suruh, wajib mereka sampaikan. Yang kedua, mustahil menyembunyi. Mustahil Rasul menyembunyikan. Mustahil Rasul menyembunyikan pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan akan dia.
Mustahil Rasul sorokkan mana-mana perkara yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Mustahil Rasul sorokkan. Dan yang ketiganya harus menyembunyikan pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyembunyikan dia di barang dan menyampaikan dia di barang kepada makhluk. Itu harus menyembunyikan pada barang yang diberi pilih. Kalau semuanya wajib menyampaikan, habis dalam strategi peperangan Rasulullah SAW. Orang kafir munafik tahu pula. Kalau dah wajib menyampaikan, semua Rasul ceritakan. Rahsia peperangan pun Rasul ceritakan juga. Padahal di kalangan sahabat tu ada munafik. Kan? Munafik ke mana orang yang bermuka-muka. Kan? Bermuka-muka seperti orang Islam. Ibadah zahirnya macam orang Islam. Orang munafik sembahyang tak? Mayang. Puasa tak? Dia iktikaf tak? Di haji. Keluar zakat. Dia buat semua. Orang munafik dia buat semua. Dia buat semua orang munafik. Dah kenapa panggil munafik? Dia sembunyikan sifat nifak dia. Dalam hati dia tak percaya dengan Islam. Walaupun dia semayang, walaupun dia buat pada zahir apa yang Allah suruh, tapi hakikatnya, hatinya tak ada dengan Islam. Jadi munafik ni bukan zaman Rasul dia tuan, sampai kiamat nanti. Munafik ni bukan bangsa Arab, semua bangsa ada. Ada Melayu munafik, ada orang Arab munafik, ada orang Cina munafik. Maknanya orang yang zahirnya beramal, ibadah, berpakaian, berkata-kata seperti orang Islam, mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, tapi hakikat hatinya tidak percaya sepenuhnya, ataupun tak percaya langsung dengan Islam, ataupun tak percaya sepenuhnya. Ada benda-benda yang dia percaya, ada benda-benda yang dia tak terima dalam agama. Ini nama munafiqin wal'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita daripada termasuk dalam kelompok munafik ni. Munafik ni kafir, cuma di atas dunia Islam sebab tak nampak. Disembunyikan kafir dia tu dalam hati. Disorokkan kafir dia tu, kufur, sifat kufur tu disorok dalam hati, sehingga hingga orang menyangka dia orang Islam. Sebut dalam kitab penawar bagi hati, di antara riak yang besar adalah munafik. Di antara penyakit riak yang besar adalah munafik. Yang ini dia nak menunjukkan supaya orang menyangka yang dia orang Islam. Dan dia sembahyang, dia berpuasa, dia berzakat, dia pergi masjid, solat 5 waktu, sambut maulid Nabi. Munafik sambut maulid. Tapi bila jom kita jalankan hukum hakam Allah yang Rasul bawa di dalam Al-Quran, tidak relevan. Tapi maulid buat gembira dengan hari kelahiran Rasulullah SAW, tapi tak suka dengan apa yang Rasul bawa. Faham tak ni? Ni nak musim maulid dah ni. Baguslah maulid, mengingat Rasul, mengingat sejarah Rasul. Baru kita tahu susah payah nak dapat agama Islam, nak dapat iman. Melahirkan rasa seronok. Allah Ta'ala datangkan penyelamat penyelamat daripada kegelapan, kejahilan, kegelapan, kekufuran dengan datangnya junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Terpancarlah sekalian alam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan Islam sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Tapi jangan semata-mata seronok dengan maulid dia, tapi apa yang dibawa oleh Rasul kita tak suka. Apa yang Rasul bawa? Apa Rasul bawa? Islam lah. Rasul bukan bawa harta, Rasul bawa Islam. Apa Islam? Hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah itulah yang Rasul bawa.
Jadi jangan tak suka pula hukum hakam Allah, maulid sambut. Tapi bila sebut hukum hakam Allah, oh tak mau. Na'udzubillah min dzalik. Pergi maulid pergi kan? Jangan tak pergi pula maulid. Maulid pergi. Jangan terpedaya dengan fahaman-fahaman kata jangan pergi majlis maulid. Kadang puak-puak tu pun buat maulid kan? Puak-puak yang larang maulid ni pun dia pergi, orang panggil, orang jemput buat majlis maulid, ceramah maulid dia pergi. Tapi tak tahulah apa yang diceramahkan dalam maulid kan. Kena hati-hati lah dengar. Kena hati-hati. Kadang dia nak ambil kesempatan keluar. Sebab dia tahu ni depan ni semua kaki maulid. Kita panggil dia pula. Dia jadi penceramah maulid. Siap. Hati-hati. Mana kena tampik-tampik sikit. Takut-takut di situ dia ambil kesempatan ni. Jangan dia orang licik kan. Kalau tak licik, tak seluas tu pahaman tu masuk dalam negara kita ni. Sebab dia orang licik menyampaikan. Kadang-kadang dibaca kitab mazhab Syafi'i bukan tujuan nak mengajar, nak mempersedakan. Dia baca, oh ni kitab Imam Syafi'i yang kata. Padahal kita nak. Dah. Baik. Itulah dalilnya tak semua benda yang Rasul sampaikan. Contohnya macam strategi peperangan, Rasul tak cerita pada semua. Ada sahabat-sahabat dia yang Rasul ceritakan. Pada umum Rasul cakap maknanya orang panggil pada umum Rasul tak cerita benda sebenar. Sebab Rasul tahu di situ ada munafik, ada tali baru orang kafir. Nanti kalau cakap terang-terang, bila dah bersurai dia balik, dia WhatsApp dengan geng-geng dia. Dia WhatsApp dengan kawan dia kata, oh besok Muhammad dengan kawan dia nak pergi pegang kot jalan ni. Lari cepat-cepat, jangan tunggu tinggal kepala nanti gerak. Sebab tu kan. Dan menyampaikan dia kepada makhluk. Dan dalil atas tabligh mereka itu ialah, mana dalil, mana bukti yang Rasul-Rasul itu menyampaikan hukum hakam Allah yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyampaikan. Mana dalilnya? Dalilnya ialah kita fikir, tilik dengan akal fikiran, kita. Yaitu dalil jika mereka itu Rasul tidak bersifat dengan tabligh, yakni tidak bersifat dengan menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan akan dia kepada makhluk. Jawabnya adalah mereka itu Rasul bersifat dengan khidmat. Artinya bersifatlah Rasul-Rasul tadi dengan menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan menyampaikan akan dia kepada makhluk. Jadi kalau Rasul tak bersifat dengan tabligh, dah tentulah mereka bersifat dengan lawan bagi tabligh, iaitu menyorokkan ataupun menyembunyikan ataupun memutarbelitkan apa yang datang daripada Allah. Dan iaitu nak dikatakan Rasul menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan akan dia kepada makhluk, hukumnya mustahil, mesti tidak sekali-kali. Nak dikatakan Rasul sorokkan barang yang Allah suruh sampaikan, hukumnya mustahil, mesti tidak sekali-kali, tak boleh diterima pada akal itu. Atas mereka itu kerana apa? Kerana kita umat sudah mengetahui akan beberapa, yakni banyak perkara yang menyampai mereka itu kepada makhluk, yang sampai kepada kita semua ini dengan bertalu-talu dan bertali-talian. Banyak dah hukum hakam amal ibadah yang dah kita tahu. Ni majlis ilmu, wajib belajar, wajib puasa, wajib sembahyang, agak haram, judi haram, sampai dah kepada kita. Yang mana khabar yang sampai kepada kita tentang haramnya agak, haramnya judi, wajib sembahyang ni, amal lagi khabar-khabar
melalui hadis-hadis yang bertali-talian, yang bersangkut-sangkut di antara satu dengan yang lain sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kata Rasul tu menyembunyikan hukum Allah, mustahil. Sebab dah sampai dah pada kita macam-macam perkara dah kita tahu dalam agama. Kalau Rasul sembunyikan, jahiliah lah kita semua. Tak tahulah kita. Yang kata tentang solat, Tuhan pun kita tak tahu. Tuhan pun kita takkan kenal. Nama Allah pun takkan sampai kat telinga kita ni kalau Rasul menyembunyikan. Allah tu takkan sampai pada telinga kita. Kita takkan tahu Allah tu. Yang kita boleh tahu Allah ni sebab Rasul lah yang menyampaikan. Bersambung sampailah pada kita. Itulah dalil Rasul tidak menyembunyikan. Mustahil Rasul menyembunyikan. Maka jika menyembunyikan mereka itu, Rasul, nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui suatu pun, satu pun, jangan kata 10, satu pun kita tak akan tahu perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Islam, dengan ketuhanan dan sebagainya, tentang akhirat kita tak akan tahu. Ni macam-macam nak kita tahu tentang dosa, tentang pahala, tentang halal, tentang haram, tentang syurga, tentang neraka, macam mana cara nak selamat balik akhirat, macam mana cara tak selamat nak balik, semua kita tahu dah. Cuma nak buat ataupun tak nak buat. Nak beramal dengan tidak mahu beramal. Tapi ada juga yang belum tahu. Ramai juga boleh kata masih lagi ramai yang tak tahu perkara-perkara yang penting-penting dalam agama. Jadi mereka tak tahu sebab apa? Adakah sebab Rasul tak menyampaikan? Jawabnya tidak sekali-kali. Dan kenapa tak tahu? Kerana sombong, tak nak ambil tahu. Sombong tak nak ambil tahu. Tak nak ambil tahu berita akhirat. Berita akhirat tak nak ambil tahu. Berita yang bersangkut paut dengan akhirat tak nak ambil tahu. Tapi kalau berita yang bersangkut paut dengan dunia, pagi-pagi lagi kita dah ambil dah. Pagi lagi kita dah ambil dah. Dah tengok apa berita hari ni, apa yang berlaku hari ni. Berapa orang dijangkiti corona virus hari ni, berapa orang yang meninggal hari ni. Ambil tahu tu tentang cerita dunia kan. Tapi jarang sekali celik-celik mata nak ambil tahu tentang akhirat. Apa yang berlaku hari kiamat besok. Semayang aku ni dah betul ke tidak? Hati aku dah bersih ke belum? Apa yang dimaksudkan dengan mengenal Allah? Apa solat yang sebenar-benar? Apa ikhlas yang sebenar-benar? Tak ada orang nak ambil tahu. Ada ambil tapi tak ramai. Ramainya yang tak nak ambil tahu. Sebab apa? Sibuk. Sibuk dengan urusan dunia. Berlumba-lumba mencari kesenangan atas dunia sehingga terlupa, terleka nak buat persiapan bekal nak balik mati. Yang mana mati itu boleh jadi datang sekejap lagi ataupun sehari dua lagi. Tapi lupa dah. Sebab dalam pemikiran kita ni tak ada fikir tentang akhirat. Dalam fikiran kita, dalam hati kita penuh fikir duit. Macam mana nak kaya, macam mana nak hebat, macam mana nak sama dengan orang tu, macam mana nak hebat macam orang tu, macam mana nak dapat jawatan yang begitu dan begini. Jadi bila dah hati kita sibuk berbimbang tentang hal-hal dunia, dah tak ada ruang nak masuk benda-benda akhirat, dah tak ada ruang. Sebab hati dah penuh dengan hal-hal dunia. Tak terfikir semayang dah betul ke belum, iman kita ni dah betul ke belum, amalan yang aku buat ni betul ke salah. Tak ada terfikir. Tak ada fikir nak datang belajar, nak pergi mengaji, nak cari ilmu, tak ada. Sebab dalam benak, dalam hati duk sibuk fikir tentang dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampailah ke liang lahat besok. Siapa-siapa yang kalau dapat kemurahan, belas kasih daripada Allah,
maka dia akan diberi kesedaran. Kalau dah, macam mana dia sibuk sekarang, dalam cara dia sibuk itulah Allah ambil nyawa dia. Na'udzubillah min dzalik. Sibuk mikir macam mana nak kaya, macam mana nak hebat, macam mana nak kaya, macam mana nak hebat, macam mana nak berlumba, macam mana berlumba nak kaya. Macam mana fikir mati. Mana matilah dalam kehinaan. Mati dalam kehinaan, mati sedang memikirkan hal dunia. Balik akhirat tangan kosong. Besok dalam kubur disoal tentang solat, disoal tentang Tuhan, disoal tentang Rasul. Di padang mahsyar besok, di titian sirat besok, disiasat, disoal tentang amal ibadah, semuanya gagal. Sebab apa gagal? Sebab waktu kat dunia dulu tak ada masa nak belajar ilmu, nak memperbetulkan ibadah. Jadi beringat-ingatlah. Beringat-ingatlah kita sesama, saling ingat, mengingati. Tak? Kita terlupa orang lain ingatkan orang lain, lupa kita pakat-pakat ingat. Itulah tanda kasih sayang, tanda persahabatan di dalam agama Islam. Sebab kita harap semuanya balik akhirat dengan selamat. Carilah dunia, tapi jangan sampai terlupa bekal. Nampak bekal tu penting. Bekal akhirat tu penting. Ibadah yang sahih, ibadah yang betul, sangat-sangat penting. Jadi cuba kita fikir, kita renung, siapa yang kita nak minta tolong besok. Kalau kita turun dalam liang lahat dalam keadaan fakir miskin, kalau kita turun dalam liang lahat kembali ke alam barzah dalam keadaan muflis, siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong kita? Kita sendiri tak ada bawa bekal. Bekal kita pun dah habis kena curi. Bekal yang kita ada pun habis kena curi, habis kena rompak dah. Balik dalam alam barzah, fakir miskin, muflis. Nak harap siapa? Nak harap tahlil orang kalau orang sudi nak tahlilkan. Nak harap bini kalau bini teringat. Nak harap laki kalau laki teringat. Ingat anak-anak kalau anak-anak teringat. Kawan-kawan, adik-beradik, kalau dah bini suami tak boleh tolong, bini tak boleh tolong, anak-anak tak boleh tolong, mak bapak tak boleh tolong, adik-beradik tak boleh tolong, kawan-kawan jauh sekali. Sebab tu cari bekal untuk diri sendiri. Bila seorang tu dah ada bekal, dia berusaha berikhtiar, belajar agama, memahamkan hukum-hakam Allah untuk nak memastikan yang aku buat ni betul ataupun salah. Bila dah cukup bekalnya, mati orang tak peduli pun tak jadi masalah. Orang tak nak uruskan jenazah kita pun tak ada masalah. Berhulat atas rumah pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Berdosa orang yang tak menguruskan. Kita dah mati dah. Dah tercabut dah kita daripada hukum taklifiyah, mati dah. Kita mati terguling di atas rumah, tak ada orang sudi nak uruskan. Dosa orang, kita tak dosa. Kita tak dosa, orang tak uruskan. Dosa sekampung Sekampung lah berdosa, tak melepaskan fardu kifayah dah. Tapi tuan yang punya badan, Masya Allah, akidahnya betul. Sebab waktu hidup atas dunia dulu, dia ambil waktu curi masa pergi belajar akidah. Sikit-sikit lama-lama dia faham perihal akidah, sehingga selamat akidah dia daripada syirik. Betul pegangan dan kepercayaannya kepada Allah. Dia curi masa dalam bekerja, dalam mencari dunia, dia ada ambil masa yang tertentu pergi belajar tentang akidah. Jadi bila ditanya tentang akidah besok alam barzah, lulus akidah. Ada masa-masa pula dia ambil pergi belajar tentang solat pula. Ada masa dia ambil tentang belajar tentang Quran pula. Jadi pendek katanya, perihal ibadah dia bila ditanya besok di alam barzah dan kubur, lulus semua. Lulus semua. Terpakai semuanya. Sebab apa? Dia beramal dengan kefahaman ilmu. Dia bukan main tipu-tipu orang. Dikorbankan masa dia. Kalau nak ikut nafsu memanglah kalau boleh 24 jam ni tak cukup nak cari harta kekayaan, tapi dikorbankan juga. Sebab memikirkan bekalan akhir.
fikir, oh ni kalau tak ada bekal tak boleh jadi ni, susah aku ni. Nak pergi Kuala Lumpur 2 hari pun bawa duit 2-3 ribu. Bawa bekal macam-macam, padahal pergi Kuala Lumpur esok lusa nak patah balik-balik berhubung. Tak ada nak duduk Kuala Lumpur selama-lama ni. Pergi balik tapi bekal ada. Ni pergi tak balik-balik. Pergi tak balik. Pergi selama ni. Pergi selama ni, pergi tak kembali. Pergi tak kembali. Adakah cukup dengan bekal main-main? Adakah cukup dengan bekal main-main? Pada adanya tak cukup. Umur kita bukan 80 tahun di hari kiamat. Umur kita tak sudah-sudah. Bila dah dibangkitkan oleh Allah besok, tak mati-mati dah. Tak jumpa dah yang nama mati tu. Bila kita mati lepas ni, lepas tu Allah hidupkan balik, lepas tu tak jumpa dah mati sampai bila-bila tak mati. Hidup selama-lamanya. Kalau yang bahagia, hiduplah dalam kebahagiaan selama-lamanya. Kalau celaka, hiduplah dalam celaka selama-lamanya. Wa'iyadzu billahi min dzalik. Payah nak buat taat ni. Imam Ghazali kata payah nak buat taat sebab syaitan dia ada strategi dia. Syaitan dia ada strategi nak menghalang anak-anak Adam daripada mentaati perintah Allah. Mula-mula dihalang dulu. Dia halang dulu yang pertama. Mula-mula dia akan halang, jangan beribadah. Jangan mengaji, jangan sembahyang, jangan pergi dengan kuliah, jangan. Aku nombor 1. Jangan. Dia tak benarkan siapa-siapa pun beribadah. Dia ada 6 jalan, ada 7 jalan nak membinasakan ibadah, nak membinasakan anak Adam. Yang pertama, dihalang sama sekali, jangan beribadah. Mana apa yang Allah suruh jangan buat, apa yang Allah larang jangan tinggalkan. Ni nombor 1. Tapi bagi orang-orang yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi belas kasihan oleh Allah, mendapat pertolongan daripada Allah, dapat taufik daripada Allah, bila datang syaitan yang mengganggu, yang menghasut dia supaya jangan buat amal, maka datang pertolongan daripada Allah sehingga dia akan berkata, aku tak boleh tidak, mesti aku kena buat ibadah, aku mesti kena beramal kerana inilah bekalan aku nak tak boleh tidak, aku mesti kena beramal, mesti kena buat, aku mesti kena buat, tak boleh tidak. Sebab aku nak balik akhirat. Besok kalau aku tak beramal, kalau aku tak buat apa yang Allah suruh, tak tinggal apa yang Allah larang, nescaya aku tak ada bekal nak balik akhirat. Aku mesti kena buat. Lepas dah yang pertama. Selamat dah. Mana syaitan gagal nak menghalang dia daripada melakukan ibadah. Tapi adakah syaitan berpuas hati? Syaitan tak puas hati lagi. Dia masuk ke jalan yang lain lah. Kata Imam Ghazali, syaitan ni diibaratkan seperti apa? Seperti harimau akar. Dia kalau strategi dia nak cari mangsa, dia nak serang mangsa, bila dia serang ke belah depan, contohnya dihalang, dia akan lari. Tapi bukan lagi tu, dia pergi cari sudut lain pula. Dia akan tekan ke belakang pula, dia akan tekan ke kiri pula, dia akan tekan ke kanan pula, dia akan tekan ke atas pula. Ini kelakuan syaitan. Dia tak cukup sekadar menghalang kita tadi. Bila dia dah halang, kita nak buat juga. Kita bersungguh, kita dapat pertolongan daripada Allah. Contohnya, dia halang kita, jangan sembahyang, jangan solat, jangan mengaji, jangan pergi dengan kuliah, jangan. Kita pun fikir-fikir, mana boleh, tak boleh, tidak. Ini orang dapat pertolongan. Mana boleh, tak boleh, tidak, aku mesti kena pergi belajar. Sebab aku nak faham, saya nak belok tentang ibadah supaya amal aku jadi betul. Jadi aku nak pergi mengaji. Dia pergi yang lepas nak mengaji lah. Dia masuk pula ke jalan lain. Dia kata, nak mengajilah, tapi nanti dulu. Awal lagi, muda lagi, sihat lagi, nantilah, insya-Allah. Cakap dengan ustaz tu, insya-Allah. Cakap dengan orang yang kawan yang mengajak tu, cakap insya-Allah. Makna aku nak ngaji, tapi nanti dulu.
Sebab apa syaitan suruh melengah-lengah kan? Supaya kita mati dalam keadaan tak sempat nak buat. InsyaAllah mati. Buatlah, mengaji dah, sempat tak? Tak sempat juga. Jadi sampai tak matlamat syaitan? Sampai. Lepas tu kita lawan. Orang yang mendapat pertolongan Allah akan timbul dalam hatinya. Mana boleh tangguh-tangguh. Kalau solat, tadi dihalang solat, kemudian kita bersungguh nak solat, dia kata nak solatlah. Tapi awal lagi main PUBG dulu. Baru 1.5, asal 4.5, kan 4 berhenti lah. Kita pun habis lah. Mana kena. Bagi orang yang dapat pertolongan, mana boleh tangguh? Tak boleh tangguh. Sebab hidup mati aku ni bukan kat tangan aku. Hidup mati aku ni pada Allah. Bila-bila masa aku boleh mati. Kalau ibadah hari ni aku tangguh-tangguhkan, besok punya ibadah aku nak tangguh bila pula. Sebab besok ada ibadah untuk besok. Hari ni ada ibadah untuk hari ni. Hari ni ada kewajipan yang aku mesti tunaikan hari ni. Besok ada kewajipan besok. Zuhur, wajib zuhur hari ni lain, wajib zuhur besok lah lain. Jadi kalau aku nak tangguhkan zuhur hari ni kepada besok, zuhur besok nak tangguh bila pula? Ni orang yang mendapat pertolongan Allah. Kan datang dalam hatinya begitu, sehingga dia tak akan menangguhkan amal ibadah dia. Puas hati tak syaitan? Syaitan tak puas hati lagi. Dia masuk kok jalan lain pula. Dia kata, buat cepat-cepat. Buat cepat je. Buat cepat-cepat. Cepat selesaikan. Banyak lagi ibadah nak buat ni. Banyak lagi urusan ni. Kita pun kalau tak dapat pertolongan, kita buatlah dengan tergopoh gapah. Bila buat tergopoh gapah, habislah syarat dah ke mana, rukun dah ke mana. Sah dah? Tak sah. Dan sampai tak matlamat syaitan? Sampai. Atau kita lawan. Kita lawan. Mana boleh kena buat. Kena buat hati-hati. Kena buat betul-betul. Pastikan syarat rukunnya, tumakninahnya sempurna. Syaitan masuk kot lain pula. Dia buat betul-betul. Banyak mata sedang berganti Mata banyak sedang berganti itu. Mudah-mudahan mereka kagum dengan amal yang kau buat. Kita pun sengih. Maknanya banyaknya puji, riak, ditiupkan riak pula dalam hati. Maksudnya mengharapkan pujian daripada hati orang lain, supaya hati-hati orang yang melihat kita beribadah, hati-hati orang yang mengetahui kita ibadah, yang mendengar cerita tentang ibadah yang kita buat, yang mendengar, yang melihat, yang mengetahui, mudah-mudahan hati-hati mereka memuji kita. Jatuh dalam riya. Bila jatuh dalam riya, solatnya sah tak? Sah solat. Pahala tak dapat. Berdosa lagi ada pula tak? Dapat dosa pula dah. Orang semayang dapat pahala, kita semayang dapat dosa. Sebab apa? Solat dalam keadaan riya. Tu contoh saya buat solat. Kiaslah yang lain-lain. Ni nak cerita yang nama ibadah mesti ada gangguan. Sebab tu pahala ibadat ni besar. Sebab nak menghasilkan pahala ni kena berperang, kena melepasi beberapa banyak serangan-serangan daripada syaitan. Ni contohnya tadi. Bila kita selamat kat situ pula, contohnya kita selamat daripada riak, kita tak mengharapkan puji-pujian daripada hati orang, ditimbulkan pula tiup dalam hati kita supaya timbul penyakit ujub pula dah. Bangga dengan diri sendiri. Tak sangka. Boleh sembahyang sempurna amal ibadat. Tak sangka orang lain tak boleh buat macam ni. Sengih seorang-seorang. Kita sengih seorang-seorang. Duduk dalam bakul, angkat sendiri. Kalau orang lain angkat, mudah nak lempar kan. Ni dah kita duduk dalam tu, kita nak angkat. Ujub namanya. Riak tadi dosa besar tuan-tuan. Riak ni dosa besar, bukan dosa kecil. Riak ni bukan dosa kecil. Jangan kita salah faham. Bila dalam hati kita timbul perasaan mengharapkan pujian dalam hati orang lain yang mengetahui tentang cerita kita beribadah ni, namanya riak, dosanya besar.
Dia tak akan gugur. Dosa besar ni tak akan gugur dengan kita ulang alik solat jemaah masjid, sedekah sini, sedekah sana. Dah. Dosa besar hanya gugur dengan bertaubat. Bertaubat. Tak cukup dengan situ. Ditimbulkan ujub pula. Lalu orang yang dapat pertolongan daripada Allah, dia kata apa? Aku tak ada nak harapkan, tak ada apa yang aku nak banggakan dalam ibadah ni. Aku boleh sembahyang ni semua semata-mata pertolongan daripada Allah. Dosa pahala Allah nak bagi, itu hak Allah. Bukan manusia. Kalau andai kata aku mengharapkan pujian daripada orang, bukan dengan sebab pujian orang, penghargaan orang, bertambah-tambah pahala, dan Allah lah yang memberi pahala. Selamat dia dari penyakit ujub. Apa yang aku nak banggakan? Aku boleh sembahyang ni pun semuanya pinjaman daripada Allah. Selamat dah situ. Mana tak ada wujud kan? Dia masuk kot lain pula. Dia kata apa? Beramalah. Sorokkan ibadat. Buat baik-baik, buat sorok-sorok, buat banyak-banyak sorok. Jangan dimaklumkan, jangan ditunjukkan, jangan dikhabarkan pada siapa-siapa pun. Dia kata macam. Lepas tu dia kata apa lagi? Jangan risau, jangan bimbang. Satu masa Allah Ta'ala akan zahirkan ibadah yang kau buat ni kepada orang lain. Makna lambat laun orang akan tahu yang kau ni banyak beribadah. Boleh jadi besok lepas mati akan masyhur cerita yang kau ni sebenarnya orang ahli ibadah. Kita pun kalau macam tu okey. Kalau macam tu okey lah. Maknanya lambat laun orang tahu siapa aku yang sebenarnya. Baru orang tahu aku ni ahli ibadah. Waktu dunia dulu aku tak nak tunjuk, tapi aku tak risau. Lambat laun orang akan tahu juga. Jatuh riak juga. Mengharapkan ujian walaupun selepas daripada kita mati. Beza sikit dengan yang tadi. Yang tadi itu mengharapkan ujian pada waktu tu. Macam sekarang ni kita sedang beribadah, sekarang ni kita harap hati-hati orang yang ada depan kita ni memuji, kagum, bangga dengan kita. Tu yang riak yang tadi. Yang ni dia beza sikit. Mengharapkan pujian juga, mengharapkan orang tahu juga, tapi lambat sikit. Boleh jadi selepas mati. Jadi aku tak heranlah sekarang ni aku suruh, aku tak risau sebab satu masa besok orang akan tahu juga aku beribadah. Habis juga kena tipu kat dia. Habis ibadah. Tengok. Bukan senang nak dapat pahala, bukan senang tuan nak dapat pahala. Jadi bila dah bukan senang nak dapat pahala, bila berjaya buat, jagalah elok, jagalah elok-elok, sayanglah elok-elok. Pantaulah, jagalah, nak jaga pahala dengan ilmu. Mengajilah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman dah. Kita mengaji bukan sebab kita baik, sebab Allah suruh. Kemudian katanya musannif lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh menyampaikan itu hukumnya haram, lagi dikutuk akan dia. Katanya musannif, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadhibul ilmi mal'unan. Artinya bermula yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat akan dia. Orang yang menyuruhkan hukum-hukum Allah ataupun yang memutarbalibkan hukum-hukum Allah itu dilaknat oleh Allah. Itu pun laknat atas dia. Nampak tu ulama-ulama takut dilaknat oleh Allah. Orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, dia takut turun laknat atas diri. Sebab tu ditunaikan amanah, dia cerita, disebutkan hukum hakam Allah, yang halal-halal, yang haram-haram. Orang benci ke orang suka, dia tak peduli. Yang dia takut laknat daripada Allah turun atas diri. Kalau begitu, kejamlah di hati kita, kejam di situ. Dengan mana teguhlah, mantaplah setelah kita fikirkan dalilnya. Jadi kejamlah, mantaplah, teguhlah, jazamlah di hati kita bahawa Rasul-Rasul itu wajib bersifat dengan tabligh, artinya menyampaikan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyampaikan. Tidak menyembunyikan sekali-kali, tidak menyembunyikan sekali-kali perkara yang Allah suruh sampaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang berkat menjadi ilmu, yang berkat keikhlasan hati tuan-tuan, dengan keberkatan pengorbanan tuan-tuan,
hadir pada malam ini dengan berkat Tuan Pengarang, dengan berkat para malaikat yang berhimpun di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diredai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkatan hadir dalam majlis ilmu. Itulah juga anak isteri kita dan keturunan kita dan sahabat andai kita, saudara mara kita semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang terkecuali daripada mendapat keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina wa ahli al-qulub. Fadhkar Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya